Permainan tradisi congkak bukan sekadar hiburan. Ia mengajar kita tentang strategi, kesabaran, matematik tanpa buku dan ketawa sedikit bila kalah. Dalam video TV Rosak Studio kali ini, sejarah ringkas congkak dan asal-usulnya, strategi tersembunyi di sebalik papan kayu. Kenapa ia masih relevan hingga hari ini? Lawak, jenaka dan nostalgia kampung yang membuat kita tersenyum. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan bermakna. Ketawa itu penting, belajar dari biji itu lebih penting. Congkak, permainan kayu, strategi dan ketawa. Sebelum kita menelusurinya, alangkah baiknya kita berpantun dulu. Ke hulu memetik bunga cempaka, ke tepi meniti sambil ketawa. Congkak bukan sekadar permainan lama. Ia cermin akal dan hati orang biasa. Di Malaysia, congkak bukan sekadar hobi masa lapang. Ia simbol strategi, kesabaran dan kadang-kadang pergaduhan kecil bila siapa kalah. Tapi itulah indahnya, kerana di sebalik papan kayu dan biji kecil, tersimpan ribuan cerita rakyat, nostalgia kampung, dan lawak tak semestinya lucu tetapi terasa betul. Kalau nak tahu, sebelum ada congkak kayu, budak-budak kampung main congkak atas pasir atau tanah tau. Caranya mudah sahaja. Mereka perlu korek 2 baris lubang atas tanah, biasanya 7 lubang kecil dan 1 lubang besar di hujung sebagai rumah. Bijinya pula, ambil batu kecil, biji getah atau buah saga merah. Tak perlu beli, semuanya dari alam sekitar. Permainan ini bukan main ikut suka. Setiap langkah perlu ada strategi. Bila nak letak, bila nak kaut semula dan bila nak makan rumah lawan, semua perlukan kiraan dan kepekaan. Walaupun nampak sederhana, congkak ajar kita tentang perancangan, giliran dan sabar. Dan yang paling seronok, semua ini berlaku di bawah pokok, atas tanah merah dan ditemani bunyi cengkerik petang. Hari ini, congkak lebih dikenali sebagai permainan tradisional yang dibeli di kedai, tapi ramai yang tak tahu ia bermula dari tanah. Kalau anda pernah main congkak atas pasir, anda mempunyai kenangan yang sangat berharga. Pertama, sejarah ringkas congkak. Congkak dipercayai berasal dari Asia Tenggara dengan bentuk permainan seakan serupa ditemui di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Nama congkak sendiri dikatakan datang daripada bunyi biji yang digerak-gerakkan di papan kayu. Dahulu congkak dibuat daripada kayu bulat, buatan tangan dengan lubang-lubang di hujung untuk menempatkan biji. Tidak seperti permainan digital hari ini, setiap biji membawa maksud. Sama seperti strategi hidup. Gerak perlahan, fikir banyak kali, kalau silap, kalah senyap. Kedua, cara permainan dan strategi. Permainan congkak dimainkan 2 orang, dengan papan kayu berbentuk panjang dan 2 lubang besar di hujung. Setiap pemain cuba mengumpul biji sebanyak mungkin ke dalam lubang besar masing-masing. Kedengaran mudah, tetapi strategi penting. Kalau main sambil bergaduh tentang siapa biji lebih banyak, itu bonus jenaka. Kalau main sambil tersengih-sengih, itu baru gaya TV Rosak Studio. Congkak mengajar kita satu perkara penting. Sabar itu emas, tapi kadang-kadang ketawa bila biji jatuh ke lubang lawan juga emas versi kita sendiri. Ketiga, nilai sosial dan pendidikan. Selain mengasah strategi, congkak juga memperkukuh hubungan sosial. Generasi lama ajar anak-anak, jiran ajar jiran, kadang-kadang sampai jiran tetangga datang tengok siapa menang hari ini. Nilai matematik, kira-kira dan logik dipraktikkan tanpa perlu buku teks. Lawak halusnya, kadang-kadang anak kalah, terus klaim papan curang. Itulah dinamik keluarga dan kampung. Semua tersenyum, tapi tetap belajar benda yang sama. Hidup perlu strategi, kadang kalah, kadang menang, kadang buat drama sikit. Keempat, kepentingan budaya dan warisan. Congkak bukan sekadar mainan. Dia warisan budaya, bukti bahawa masyarakat Melayu menghargai hiburan yang bijak dan kreatif. Dari papan kayu ke versi moden plastik atau digital, roh congkak tetap sama. Ketawa, fikir, dan bersaing secara sopan. Kalau orang luar tengok, mungkin mereka fikir, main biji je pun. Tapi bagi rakyat Malaysia, itu seni, itu strategi, itu nostalgia.
Dan kadang-kadang peluang untuk tunjuk muka serius tapi dalam hati ketawa sebab lawan tersalah langkah. Kelima, congkak sebagai simbol kesabaran. Setiap biji yang digerakkan dalam congkak mengajar kita tentang kesabaran. Tidak boleh tergesa-gesa, perlu fikir langkah seterusnya dan bersedia dengan risiko lawan curi biji. Kadang-kadang biji jatuh, kita tersenyum pahit. Itulah kehidupan sebenar, penuh dengan kejutan kecil. Jenakanya, ada pemain yang serius sangat sampai nak gerakkan satu biji pun, mata dah macam laser. Tapi lawan dah senyum-senyum sebab tahu langkah rahsia. TV Rosak Studio panggil ini ketawa sambil tersilap langkah. Keenam, pengajaran matematik dan logik. Congkak bukan sekadar hiburan. Ia juga latihan matematik tanpa buku, kadang-kadang lebih berkesan dari cikgu. Anak-anak belajar kira, tambah, tolak dan ramal strategi lawan. Lawaknya, ada anak kalah, terus kira semula biji sampai 3 kali. Ibu bapa hanya tersenyum sambil fikir, aku dulu pun buat macam ni juga. TV Rosak Studio percaya ketawa itu bonus, tapi ilmu tetap masuk. Ketujuh, menghubungkan generasi lama dan baru. Permainan congkak juga menyatukan generasi. Datuk ajar cucu, jiran ajar jiran, kadang-kadang sambil bergurau tentang siapa lebih pandai strategi. Dalam era digital, ini pengalaman yang tak dapat diganti oleh tablet atau telefon pintar. Jenakanya, kadang-kadang cucu ajar Datuk cara curang moden dengan cepat. Datuk pula hanya senyum sambil, zaman aku tak macam ni. TV Rosak Studio kata ini perkembangan natural manusia, tapi tetap lucu. Kelapan, kepentingan congkak dalam budaya popular. Congkak bukan hanya untuk kampung. Ia mula muncul dalam museum, festival dan event pertandingan antarabangsa. Orang luar teruja melihat permainan ini kerana ringkas tapi kompleks. Tradisi tapi universal. Yang lucunya bila orang luar cuba, kadang biji jatuh ke lantai, mereka ketawa. Dan kita ketawa sebab, ini baru beginner, jangan risau. Inilah kekuatan congkak, mendidik sambil ketawa. Kesembilan, congkak sebagai cermin masyarakat. Lebih dari sekadar permainan, congkak adalah cermin masyarakat. Ia mengajar nilai kejujuran, sabar, strategi, dan bagaimana manusia berinteraksi. Kadang-kadang kita kalah, kadang menang, kadang kena tipu sedikit. Semua realiti hidup kita ada dalam papan congkak. Jenaka halusnya, pemain yang menang kadang tersenyum sombong, tapi satu biji jatuh, terus hilang confident. Sama seperti manusia, tak ada yang sempurna. Hi, recently I posted a video showing part of the street in our neighborhood. I thought it was just design, but then someone commented. I had to look it up. Turns out this is congkak, a traditional Malaysian game that used to be played with shells or seeds. Pick up the seeds, drop one into each hole as you go, try to collect the most in your store. That's congkak. And this one is not on a wooden board, it's built right into the ground. Kesimpulannya, congkak bukan sekadar hiburan. Ia permainan otak yang mengajar kesabaran, helah serta kebijaksanaan. Asalnya masih misteri. Ada yang mengaitkannya dengan mancala dari Afrika dan Arab. Ada juga yang percaya ia sudah lama berakar di Nusantara. Apapun jejaknya, orang Melayu menjadikannya permainan rakyat yang penuh falsafah. Hari ini congkak lebih banyak menjadi hiasan. Tetapi setiap papan kayu itu adalah saksi warisan yang pernah menyatukan keluarga, kampung dan generasi. Permainan tradisi ini mengingatkan kita bahawa hidup seperti congkak, penuh strategi, kesabaran dan sedikit lawak untuk menyerikan kehidupan seharian. TV Rosak Studio, ketawa itu penting, tapi belajar tradisi itu yang lebih penting. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Bunga mawar tumbuh di tepi beranda, daun melayang di bawah angin senja. Congkak bukan sekadar warisan orang lama. Ia cermin akal, hati, dan tawa kita bersama.
Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.